Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okay, hari ini masih dalam bab yang pertama untuk subjek pengajian perniagaan semester yang pertama. Ya, jadi untuk kali ini kita akan lihat peranan perniagaan. Ya, yang mana untuk mengetahui ya apakah peranan perniagaan yang akan cikgu bincangkan, kita jumpa selepas ini. Okey anak-anak pelajar, ya, apa yang akan cikgu terangkan untuk kali ini? Kita akan lihat peranan perniagaan kepada beberapa pihak lah, ya. Yang pertama pengguna, kemudian kepada masyarakat, kepada ekonomi dan kepada negara. Maknanya ada empat pihak. Ya, kita lihat sejauh mana peranan perniagaan itu kepada keempat-empat pihak tersebut. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat dahulu objektif pembelajaran untuk kali ini. Okay. Objektif pembelajaran untuk kali ini ya, diharap di akhir video ini para pelajar dapat membincangkan ya peranan perniagaan terhadap pengguna, okay, masyarakat, ekonomi dan negara. Okay, kita lihat peranan perniagaan yang pertama, iaitu peranan kepada pengguna. Okay, peranan perniagaan pada pengguna yang pertama adalah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, ini disebabkan keperluan dan kehendak pengguna itu adalah berbeza dan banyak. Jadi dengan adanya perniagaan, perniagaan dapat ya menyediakan apa yang diperlukan, apa yang dikehendaki oleh pengguna di pasaran. Okey, kemudian menambah pilihan barangan. Okey, maksudnya di sini ya, dengan adanya aktiviti perniagaan, ya, pilihan barang di pasaran ya akan menjadi lebih banyak. Okey, contohnya kalau kamu lihat untuk satu jenama pensel sahaja ya, yang ditawarkan, kalau kamu lihat ada banyak jenis pensel di pasaran. Okay, daripada pengeluar yang berbeza. Maknanya daripada perniagaan yang berbeza ataupun organisasi yang berbeza. Okay, yang mana di sini peniaga ataupun perniagaan itu sendiri melihat keperluan pengguna. Sebab pengguna ada yang suka jenis pensel yang matanya tipis. Ada yang suka pensel yang matanya tebal. Ada yang suka terang. Ada yang suka sederhana. Ada yang suka tidak terang. Ya, ada yang diperlukan untuk melukis, ada yang diperlukan untuk kegunaan kertas OMR. Ya, dia berbeza-beza. Jadi dengan adanya perniagaan, perniagaan boleh memproses barang tersebut ya untuk mempelbagaikan pilihan barangan kepada pengguna. Jadi pengguna akan membeli ikut pilihan ataupun keperluan yang mereka kehendaki. Okay. Seterusnya, peranan perniagaan kepada pengguna juga adalah untuk membekalkan barangan yang bermutu. Okay, kalau kamu lihat di pasaran sekarang ada pelbagai jenis barang, ya, dan setiap barang itu mempunyai kualiti masing-masing. Okay, jadi pengguna boleh memilih barang ikut ya pilihan mereka berdasarkan kualiti yang mereka kehendaki. Okay, kalau kamu lihat di pasaran pun terdapat ramai peniaga yang berebut-rebut sekarang ini untuk mengeluarkan produk yang bermutu, produk yang berkualiti. Kenapa? Kerana pengguna sekarang dia semakin bijak. Mereka hanya akan membeli produk sekiranya produk itu betul-betul berkualiti dan bermutu. Okay. Seterusnya, peranan perniagaan kepada pengguna adalah meningkatkan taraf hidup. Macam mana perniagaan dikatakan meningkatkan taraf hidup? Ya, cikgu bagi kamu contoh. Kalau dahulu handphone yang digunakan 10 tahun yang lalu, ya, dia tidak ada fungsi untuk merakam video. Dia tidak ada fungsi untuk chatting. Okay, dia tidak ada fungsi untuk WhatsApp ataupun Telegram ataupun apa lagi fungsi lain. Okay, maknanya pada 10 tahun yang lalu, ya, pengguna hanya menggunakan handphone itu, contohnya ya,
untuk menerima dan menjawab panggilan sahaja. Okey, untuk menghantar mesej menggunakan SMS. Okey. Jadi, mungkin dia akan mengambil masa beberapa harilah ataupun beberapa jam. Okey, ataupun minit. Okey, tapi sekarang ya dengan adanya aktiviti perniagaan, kamu boleh lihat ya perubahan yang berlaku kepada handphone tersebut ya, pada telefon yang kamu ada sekarang yang mana kegunaannya lebih meluas. Ya, kamu boleh buat video, kamu boleh hantar WhatsApp, hantar Telegram, hantar maklumat sekejap sahaja. Semua di hujung jari. Jadi, maknanya taraf hidup pengguna itu telah dapat ditingkatkan. Okay, kalau yang sebelum ini mungkin handphone kamu dia tidak ada color pun. Ya, tidak boleh tangkap gambar pun dia tidak jelas. Tapi sekarang kamu lihat tangkap gambar ya, untuk ambil gambar pun dia punya kejelasan yang sangat jelas. Okay, bergantung kepada pengguna sahaja untuk memilih spek ya untuk kegunaan ataupun keperluan pengguna itu sendiri. Okay, ataupun contoh lain, kalau kamu lihat ya, komputer. Okay, beberapa tahun yang lalu kita tidak ada komputer seperti laptop. Ya, kita hanya ada desktop. Desktop tu kan dia ada monitor, dia ada CPU. Ya, kamu tidak boleh bawa ke mana-mana lah. Ya, jadi kalau kamu mau buat kerja di situ lah. Ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya perniagaan, ya, organisasi perniagaan telah meningkatkan taraf hidup pengguna itu dengan memudahkan pengguna mengeluarkan produk yang lagi canggih. Ya, daripada desktop itu dia keluarkan laptop. Kemudian kalau kamu lihat sekarang fungsi laptop ada yang mengikut saiz, ada yang mengikut dia punya berat kan. Ada ikut spek masing-masing lah. Ya, ada yang boleh dia punya skrin untuk laptop itu boleh diputar ngadap ke belakang pula. Ya, ada yang mana fungsi laptop itu kamu boleh berhubung ya dengan pihak-pihak luar ya dengan lebih mudah. Okey. Seterusnya, peranan perniagaan kepada pengguna adalah menyediakan perkhidmatan selepas jualan. Ini biasalah ya, banyak maksudnya aktiviti perniagaan yang menyediakan perkhidmatan selepas jualan. Ya, contohnya penghantaran. Okey. Untuk memudahkan pelanggan itu sendiri. Jadi, kalau kamu lihat sekarang, situasi sekarang ya, perkhidmatan yang disediakan oleh organisasi perniagaan, contohnya tempahan barang. Ya, kamu hanya order barang runcit daripada rumah dan peniaga yang akan sediakan dan hantar terus ke rumah. Itu adalah peranan perniagaan kepada pengguna. Okey. Yang kedua, kita akan lihat pula peranan perniagaan kepada masyarakat dalam kelompok yang lagi besar. Ya, antara peranannya adalah ya, perniagaan akan menghasilkan pelbagai keluaran untuk memenuhi pelbagai cita rasa. Ya, sebab dalam kelompok masyarakat itu terdapat pelbagai individu dengan keperluan yang berbeza dengan kehendak yang berbeza. Jadi dengan adanya aktiviti perniagaan akan cuba memenuhi ya dengan mempelbagaikan keluaran di pasaran supaya cita rasa pengguna yang berbeza ini dapat dipenuhi. Okay. Yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan. Okay, ini mudah. Wujudnya organisasi perniagaan maka dia memerlukan pekerja untuk bekerja di organisasi tersebut. Ataupun kita ambil contoh yang paling mudah, sekiranya kamu membuka kedai runcit, kamu memerlukan pekerja. Contoh angkat barang, yang jaga kaunter kan, cashier kan, untuk yang menyusun barang, untuk yang kira stok. Jadi sebenarnya apabila satu perniagaan dibuka, maka dia akan membuka juga peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Okey. Seterusnya, perniagaan mewujudkan peluang perniagaan dan pelaburan. Ini kalau kamu lihat situasi sekarang, ya kebanyakan peniaga ya dia membuka peluang perniagaan kepada individu, ya membuka peluang pelaburan kepada individu untuk melabur dalam perniagaan mereka dan membantu mereka untuk menjual produk ke pasaran. Ya, mereka mencari vendor
yang boleh memasarkan barang itu di tempat-tempat yang berlainan. Okey. Seterusnya, perniagaan juga melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Ini macam yang cikgu pernah bagi tahu ya, salah satu peranan perniagaan adalah dia melaksanakan tanggungjawab sosial. Macam mana tanggungjawab sosial itu dilaksanakan? Okey, perniagaan akan cuba membantu masyarakat yang kurang berkemampuan. Perniagaan akan menjaga alam sekitar untuk keperluan masyarakat, ya, masa kini dan masa hadapan. Perniagaan akan menyediakan, ya, membantu kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan ataupun infrastruktur yang diperlukan. Okey, yang mana daripada keuntungan yang mereka perolehi hasil sumbangan yang masyarakat membeli produk ataupun perkhidmatan mereka salurkan semula kepada masyarakat itu sendiri. Okey, seterusnya, peranan perniagaan kepada masyarakat adalah menjaga alam sekitar. Macam yang cikgu sebut sebentar tadi, menjaga alam sekitar ini adalah salah satu tanggungjawab sosial yang wajib dilaksanakan oleh perniagaan. Ya, peniaga dia tidak boleh sewenang-wenangnya, ya, menggunakan, ya, bahan ataupun sumber semula jadi sehinggalah sumber ini habis ataupun ketanggusan. Ya, ataupun peniaga ataupun perniagaan itu sendiri tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan kemusnahan kepada alam sekitar. Contohnya seperti penebangan hutan secara berleluasa, pembuangan sisa toksik yang menyebabkan pencemaran. Itu adalah sisi salah di sisi undang-undang. Sebab itu peranan perniagaan dia kena jaga alam sekitar. Dan seterusnya, ya, peranan perniagaan adalah meningkatkan kemudahan infrastruktur. Okey, ini macam yang cikgu terangkan sebentar tadi, ya. Salah satu peranan perniagaan, mereka juga turut menyediakan infrastruktur. Contohnya apa? Telefon awam, tempat menunggu bas, mungkin laluan pejalan kaki, yang mana mungkin kemudahan-kemudahan ini tidak dapat disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi, tanggungjawab perniagaan itu untuk menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. Dan itu adalah merupakan salah satu tanggungjawab sosial mereka. Okey, seterusnya peranan yang ketiga adalah peranan kepada ekonomi yang lagi besarlah, ya, kepada ekonomi, sesebuah ekonomi. Yang mana di sini perniagaan mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, ini kamu sudah sedia maklum apabila wujudnya perniagaan dia akan memerlukan tenaga kerja dan ini secara tidak langsung telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Okey, kemudian meningkatkan pendapatan negara melalui apa? Ya, perniagaan dia membayar cukai. Jadi, cukai itu adalah sumber kepada pendapatan negara. Okey, menjamin penggunaan bahan mentah dengan cekap. Maknanya adanya perniagaan, maka bahan mentah yang ada di persekitaran akan digunakan sebaik yang mungkin. Ya, contoh apa? Kayu balak, kelapa sawit, getah, dan yang lain-lain lah. Okey, seterusnya menstabilkan harga barang di pasaran. Okey, ini sebab itu terdapat banyak, ya, perniagaan ataupun organisasi perniagaan yang ada di pasaran yang menjual produk yang sama ataupun yang hampir sama. Supaya apa? Supaya harga barang yang akan dipasarkan itu dapat distabilkan. Okay, sekiranya keadaan berlaku di mana hanya satu sahaja perniagaan yang menjual barang tersebut ataupun mengeluarkan barang tersebut, maka peniaga itu dia boleh sesuka hati untuk meletakkan harga. Kenapa? Kerana tidak ada pesaing. Ya, maknanya dia mempunyai kuasa monopoli ke atas produk itu ataupun perniagaan tersebut. Jadi mahu tidak mahu, macam mana pun harga yang diletakkan, ya, pengguna terpaksa bayar untuk beli barang tersebut. Tetapi berbeza sekiranya terdapat pesaing di pasaran. Maknanya ada perniagaan-perniagaan lain yang menjual produk yang hampir sama. Maka peniaga itu tidak boleh sesuka hati meletakkan harga. Dia akan melihat ataupun membandingkan dan meletakkan harga yang lebih kurang sama dengan pesaing-pesaing yang ada di pasaran. Okey. Seterusnya adalah mewujudkan penempatan baharu. Okey. Ini kalau kita ambil contohnya
kilang yang dibuka, kilang memproses sawit yang dibuka di kawasan pendalaman. Okey, organisasi itu membuka kilang sawit di kawasan pendalaman, maka dia memerlukan pekerja dari penduduk di kawasan setempat. Okay, sekiranya tiada penduduk, maka dia akan mencarilah ya pekerja-pekerja yang berminat untuk bekerja di kilang tersebut. Jadi, oleh kerana dia memerlukan pekerja, maka organisasi ini secara tidak langsung perlu mewujudkan penempatan kawasan perumahan ya supaya pekerjanya dapat tinggal di situ ya dan mudah untuk pekerja itu pergi ke tempat kerja. Jadi, penempatan baharu akan diwujudkan. Ya, sebab apa? Sebab dia perlukan pekerja. Pekerja kena tinggal di kawasan itu untuk mudah ke tempat kerja. Okey, seterusnya mewujudkan dan mengembangkan industri sokongan. Ini industri-industri kecil yang wujud daripada industri-industri yang utama. Okay, contohnya kalau industri perikanan, okay, industri sokongan yang mungkin boleh wujud daripada industri perikanan itu mungkin apa? Industri pembuatan keropok, industri pengangkutan, ya, industri yang mengeluarkan plastik untuk pembungkusan. Semua itu diperlukan oleh industri perikanan. Okey, jadi itu peranan perniagaan kepada ekonomi. Okey, dan seterusnya, pelajar yang terakhir kita akan lihat peranan perniagaan kepada negara. Lagi besar skopnya. Okey, peranan perniagaan kepada negara, kita boleh lihat satu, perniagaan ini meningkatkan kegiatan pelaburan dalam negara. Kenapa? Ya, perniagaan yang dapat menjana untung yang banyak, dia akan menarik pelabur-pelabur dari luar untuk melabur dalam negara. Pelabur-pelabur dari luar yang akan melihat potensi ya perniagaan dalam negara tersebut. Jadi mereka akan masuk ke dalam negara dan melabur kepada perniagaan yang mereka jangkakan boleh menjana keuntungan yang besar kepada mereka. Okay, kemudian yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan. Ini kamu sudah sedia maklum lah ya. Kalau aktiviti perniagaan itu telah ada ataupun telah berkembang, maka semakin banyaklah peluang pekerjaan dibuka. Okey, kemudian mewujudkan peluang perniagaan dan pelaburan. Okey, ini pun rasanya kamu sedia maklum ya. Wujudnya perniagaan, maka peluang perniagaan terbuka kepada individu-individu lain. Apatah lagi kalau perniagaan itu telah melaksanakan ataupun mengadakan aktiviti perniagaan antarabangsa, maka makin besarlah peluang-peluang perniagaan dan pelaburan yang dibuka kepada pihak-pihak yang berminat. Okey, seterusnya meningkatkan aktiviti pengeluaran dan ekspor. Okey, maksudnya di sini aktiviti ekspor ya import semakin meningkat. Ya, apabila perniagaan ya melibatkan diri dalam perniagaan antarabangsa. Ya, maknanya aktiviti perniagaannya dia semakin rancak, maka aktiviti pengeluaran yang diperlukan untuk memproses produk ya yang bakal mereka pasarkan juga akan semakin meningkat. Okey, dan yang terakhir, peranan perniagaan kepada negara adalah menyumbang kepada pendapatan negara. Menyumbang kepada pendapatan negara dari mana? Daripada sumber ya cukai yang dibayar oleh organisasi perniagaan ya kepada pihak kerajaan. Cukai-cukai yang dikenakan kepada peniaga ataupun organisasi itu merupakan pendapatan kepada negara. Okey. Jadi itu antara 4 peranan utama perniagaan ya kepada pengguna, kepada masyarakat, kepada ekonomi dan kepada negara. Jadi cikgu harap para pelajar faham ya dan jelas dengan apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey. Jadi rasanya itu sahaja untuk perkongsian pada kali ini berkaitan dengan topik peranan perniagaan. Okey, sekiranya video ini bermanfaat, boleh sharekan kepada rakan-rakan yang lain. Jangan lupa like, share dan subscribelah channel cikgu untuk cikgu bersemangat lagi, bermotivasi untuk menghasilkan video-video yang terbaik selepas ini. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi.
Bye.